Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama saya Hajar Adira dalam channel YouTube Abang Zul. Terima kasih kerana menonton video sebelum ini. Atas sokongan, komen-komen dan saranan yang anda berikan kepada saya. Terima kasih kepada yang memberi saranan untuk saya pakai mikrofon, untuk saya gunakan mikrofon. Saya dah beli dah pun. Saya beli dua, tapi malangnya semua device yang saya ada tak boleh nak connect dengan mikrofon yang saya beli. So saya rasa saya kena update saya punya tools, saya punya device untuk buat recording selepas ini. So please bear with me, tolong bersabar. InsyaAllah saya akan cuba sedaya upaya untuk pelan-pelan untuk catch up balik dengan rakaman, untuk selesakan diri untuk bersama-sama anda dalam channel YouTube Abang Zul. InsyaAllah, doakan saya, okay? So hari ni kita nak cerita mengenai persiapan untuk pergi bercuti. Okay, kenapa saya nak highlight benda ni? Sebab sekarang ni kita dah masuk musim bulan Merdeka. 25 hari bulan 8 sehingga 2 September adalah musim cuti sekolah, yang mana ianya bertembung dengan hari kemerdekaan. Musim cuti sekolah ni ramai ibu bapa yang mengambil kesempatan untuk buat perjalanan jauh. So dekat sini saya nak highlight persiapan sebelum, semasa dan selepas kita pergi bercuti. Okay, first of all, sebelum kita pergi bercuti, apa yang kita perlu buat, apa yang kita perlu ambil perhatian. Okay, nombor satu, kita kena ambil tahu berapa lama kita ada masa untuk pergi bercuti. Sama ada 3 hari, 5 hari, ataupun kita boleh luangkan sepenuhnya 10 hari musim bercuti sekolah tu untuk kita pergi holiday. Okay, kemudian kita kena take note siapa ahli yang akan pergi bercuti bersama-sama dengan kita nanti. Sama ada suami isteri saja, suami isteri dan anak-anak, sama ada suami isteri, anak-anak, ibu dan bapa, sama ada seluruh ahli keluarga. Okay, dan kita kena tengok juga ahli keluarga kita tu ada penyakit kronik ataupun tak. Ada kencing manis ke, darah tinggi ke, ada penyakit jantung berlubang ke, anything. Penyakit yang kita kena consider setiap keputusan yang kita akan ambil sepanjang kita pergi bercuti. Okay? Yang kedua, kita kena buat keputusan ke mana kita nak pergi. Apa aktiviti yang kita boleh rancang sepanjang percutian kita tu. Sama ada kita nak buat aktiviti indoor, aktiviti dalam air, ataupun ia hanya sekadar aktiviti di darat. Okay, bila kita dah decide bila kita dah buat keputusan ke mana kita nak pergi, benda yang paling penting sekali ialah booking tempat penginapan kita. Okay, dengan bajet yang kita ada, pastikan kita dah booking tempat kita siap-siap. Okay. Okey, yang ketiga, kita kena buat persiapan untuk kita nak pergi ke sana. Okey, apa yang kita perlu bawa? Pakaian kita. Kalau kita nak pergi bercuti 3 hari, kita kena sediakan pakaian kita sekurang-kurangnya untuk 4 hari. Kenapa kita kena ada ekstra pakaian? Supaya kita boleh bersedia kalau ada apa-apa berlaku. Contohlah kita kena extend 1 hari, so at least kita ada pakaian yang mencukupi untuk kita gunakan. Okey. Okay, selain daripada pakaian, apa yang kita perlu bawa ialah kelengkapan. Contohlah kita nak pergi camping, kita nak pergi berempat, suami isteri dan 2 orang anak. Kita kena pastikan lokasi yang kita pergi tu apa kelengkapan yang dia sediakan, dan mungkin kelengkapan yang dia tak ada yang kita perlu bawa sekali. Okay? Pastikan semua kelengkapan ini kita semak listnya dan ianya kita bawa dengan cukup. Okay? Supaya kita boleh dapatkan dengan harga yang lebih murah dekat luar, lebih awal, berbanding dengan bila kita dah sampai dekat tempat percutian, harganya akan menjadi lebih mahal berbanding harga di luar. Okay? Okay, selain itu, macam biasa, sebelum pergi, pastikan kita punya kenderaan yang kita nak gunakan sepanjang kita bercuti sudah diservis. Pastikan servis lebih awal, tayar kereta kita dah tukar, pastikan semuanya dalam keadaan baik. InsyaAllah bersedia lebih awal supaya kita dapat elakkan sebarang musibah yang tidak diingini. Okay? Seterusnya, sebelum kita pergi bercuti, pastikan kita dah maklumkan kepada kejiranan kita yang bahawa kita takkan ada kat rumah pada waktu tempoh yang kita nak pergi bercuti tu.
Tak naklah nanti jiran tetangga ingat kita yang nak pindah rumah, padahal rupa-rupanya juri perompak yang masuk dalam rumah kita, pecah rumah kan, ambil barang dalam rumah kita. Kita tak nak benda tu berlaku. So make sure, pastikan jiran-jiran tetangga kita tahu yang kita tak ada kat rumah waktu bercuti, okay? Selain jiran tetangga, salah satu cara untuk kita awasi rumah kediaman kita adalah dengan menggunakan CCTV. CCTV sekarang dah murah. Dalam RM200-300 dah boleh dapat CCTV yang kita boleh bercakap dan orang dekat orang dekat kawasan yang kita pasang CCTV tu boleh dengar suara kita, okey? Okey, contohlah kita pasang dekat depan pintu masuk. Okey, kalau ada pergerakan dekat depan pintu masuk tu, kita boleh monitor daripada device kita, daripada telefon kita. Kita boleh monitor siapa yang masuk. Contohlah kalau ada perompak, kita boleh direct call autoriti tempatan untuk datang maklumkan bahawa ada perompak yang masuk, okey? Seterusnya, perkara yang kedua, apa persediaan yang kita kena buat semasa kita nak pergi bercuti. Pastikan kita ada rehat yang cukup. Pastikan ahli keluarga kita ni tidur dengan lebih awal supaya esok kita nak pergi bercuti, kita boleh bangun awal supaya kita ada energi untuk kita travel, okey? Selain tidur yang cukup, kita juga kena sediakan makanan yang mencukupi sepanjang perjalanan kita tu, okey? Pastikan semua yang turut serta dalam percucian kita dah makan, dah sarapan, supaya tak ada ahli keluarga kita yang mabuk, yang kelaparan semasa perjalanan kita nanti, okey? Contohlah, kita daripada KL, kita nak pergi ke Mersing. Perjalanan akan mengambil masa sekurang-kurangnya 5 hingga 7 jam. Okey, biasanya kalau perjalanan dengan kereta, kita akan ambil masa lebih kurang 3 jam daripada KL untuk sampai ke Yomping macam tu. Lepas tu daripada Yomping pergi ke Mersing lebih kurang 2 jam. Macam tu, okey. Mungkin boleh berhenti dekat kari kambing 40 hari untuk makan tengah hari, kan? Saya cuma sarankan je ya, kami tak terima apa-apa royalty daripada kari kambing 40 hari. Okey, ataupun kita boleh makan dekat kawasan-kawasan sekitarnya, mungkin dekat Aitam ke kan. Lepas tu lepas makan tengah hari, boleh sambung perjalanan terus ke Keluang and then straight ke Mersing. Kita andaikan sekurang-kurangnya pukul 4 petang, pukul 5 petang kita dah sampai ke Mersing. So kita boleh check in ke tempat penginapan kita, okay, dan kita boleh mulakan aktiviti pertama kita dekat sana, okay. Semasa bercuti, pastikan kita tak naikkan apa-apa gambar, apa-apa update di media sosial kita. Sebab apa? Kita tak nak orang tahu yang kita satu keluarga tak ada kat rumah waktu tu. Sebab kalau stalker yang memang dah tahu mengenai diri kita, dia tahu kita tak ada kat rumah, mungkin dia dah tahu kita duduk kat mana, memang dah aim kita ni orang kaya, yang dah aim kita ni ada something yang kita tinggalkan dekat rumah. So ianya membuatkan dia orang alert, oh ini waktu yang terbaik ni untuk rompak rumah dia. Kita tak nak benda-benda macam tu berlaku. So sebaiknya jangan update apa-apa di media sosial yang kita akan meninggalkan rumah kita, okay? Nak update, biarlah update selepas kita balik daripada bercuti. Sebelum kita bergerak balik, pastikan kita dah check kita punya kereta tu air dia tercukup macam biasa, angin tayar mencukupi ataupun tidak, okey? Okey, pastikan ahli keluarga kita mencukupi, barulah kita bergerak balik. Jangan sampai kita dah seronok bercuti, ada ahli keluarga kita yang tertinggal dekat rumah penginapan itu. So saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kerana mendengar. Terima kasih atas sokongan anda. Terima kasih kerana sudi menonton. Saya harap dengan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua. Suka untuk saya ingatkan, sesiapa yang berhajat untuk memiliki stiker, jangan lupa di mana anda bermula. Untuk pergi ke Facebook, Messenger Abang Zul, berikan nama dan alamat anda untuk saya sediakan stiker. Saya akan kumpul senarai stiker ni, permintaan ni selewat-lewatnya 31 Julai ya. InsyaAllah 1 ataupun 2 Ogos macam tu saya akan postkan, okay? So itu saja daripada saya.
Jangan lupa di mana anda bermula. Bye.